Mama susu, sama sama susu. Apa pun. Ya, lain. Iya, ceritanya masih. ما جالك أستاذ وقلتينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا wahai Tuhan ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil wa dzakirna ma minhu ma nasina dan tuluh mula kau yang telah kami lupa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma zidna wa la tanqusna wahai Tuhan berilah kami bertambah-tambah jangan kamu kurangkan pemberianmu wa akrimna wa la tuhinna dan memuliakan kami dan kamu hinakan kami wa atina wa la tahrimna dan berilah apa yang kamu nak beri pada kami jangan sekali-kali kamu sekat pemberianmu wa athirna wa la tun'ina dan berilah keistimewaan pada kami wa ardina wa arda'anna dan berilah kerajaan sepenuh kamu pada kami wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ayat 8 daripada surah Al-Qamar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir kadzabat qablahum qaum nuhin فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن
walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kita menyambung ayat-ayat surah Al-Qamar yang kita baca minggu lepas. Al-Qamar maknanya bulan, dan kalau purnama dia panggil Badr, Al-Badru. Kita baca nasyid dalam musim-musim maulud. Tala'al badru alaina. Tala'al al-badru makna bulan penuh purnama. Tala'al badru makna naik dan bulan purnama. Dan bulan purnama yang kita maksud dalam nasyid itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dimisalkan sebagai Al-Badr, sebagai bulan penuh purnama. Dan selain pada cahaya, bulan yang ada cahaya, dia juga boleh jadi kita tak sedar cahaya bulan ni ambil daripada cahaya mentari. Cahaya mentari suluh ala kata terkena atas bulan, dan bulan tu memantau kena atas dia curah balik pada kita balik. Dan gerakan Islam di Malaysia ni guna lambang bulan, tidak guna lambang matahari. Sepatutnya lebih curah matahari pada bulan, tapi kita ambil bulan kerana cahaya bulan ni ambil daripada pantauan cahaya matahari. Nak royak pada rakyat semua bahawa kerja kita di Malaysia ni, gerakan Islam ni, kita tidak pandai-pandai. Kita ambil orang lain, ambil daripada Quran, hadis. Kita tidak buat dasar sendiri, kita tidak bertindak sendiri, kita tidak buat apa pun. Kita nak ajar rakyat kita, semua manusia di muka bumi, khususnya Malaysia ni, kita kena ambil hak orang lain, hak Allah, Quran, hadis. Bagaimana bulan ambil cahaya daripada matahari, begitu gerakan Islam ambil dasar dia daripada Quran, hadis. Kalau kita ambil simbol kita matahari, dan matahari ni kata ahli sains, dia ambil cahaya dia sendiri daripada dentuman, daripada belago Nayazik. Mengikut cerita orang sainsnya, matahari sendiri dia mengandungi ratus ribu juta ketul-ketul batu besar. Bila dia memusing, dia belago sama sendiri ketul batu tadi. Daripada belago sendiri terbit cahaya. Cahaya itulah kita panggil cahaya matahari. Dan cahaya matahari ni bila suluh atas planet bulan, maka bulan tercerah, kita tupai dia punya cahaya. Dan cahaya bulan ni tak ada orang tak puji. Orang lebih lagi orang pecinta, orang ahli syair, orang ahli falsafah, semua sekali memuji-muji cahaya bulan sebagai cahaya yang paling baik, untuk bukan saja untuk cerah bumi, tapi untuk menenangkan hati manusia. InsyaAllah cahaya Quran juga yang menempuh, ia dipantau, ia memantau gerakan Islam seluruh dunia termasuk Malaysia ini, akan dapat diterima oleh semua masyarakat. Tak terima lagi tu boleh jadi dia kalau mata tak berapa pun, tak apa curah molek lah. Orang lain nampak belakang bulan, dia seorang tak nampak tu, bukan kerana cahaya, bukan kerana boleh tak ada cahaya, tapi mata dia cacat sikit. Baiklah, kita balik kepada asal. Al-Qamar makna bulan, dan Tuhan sebut wansyaqqat iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, kiamat makin dekat dan bulan pecah terbelah dua. Kerana duk minta tanda tu, tanda ni, kiamat tu, kiamat ni, nak tunjuk mu ni Nabi sungguh ke Muhammad. Tuhan kata apa? Insyaqqal qamar, bulan terbelah dua dah. Dan kita baca minggu lepas, orang yang hidup semasa tu nampak belakang bulan ketika tu duduk di sebelah bukit Hira, sebelah tu di balik kanan, sebelah tu di balik kiri, terang-terang bulan terbelah dua. Belah mana bulan terbelah dua? Sebab kita kata bumi terbelah dua, pada apa? Bumi, bulan, matahari, Mirrih, Mustari, Untarat ni semua planet-planet yang ada di muka bumi, di dunia ni. Bagaimana bumi meletup, gegar bumi, letup bumi, apa semua sekali benda pelik-pelik berlaku, tsunami, tak tsunami, akhir-akhir Nargis berlaku di China dan sebagainya. Pelik apa kalau adik-beradik bumi itu bulan, adik-beradik dia berlaku boleh pecah, pelik apa? Habis itu saya, yang kedua, yang akhir sekali ya, oleh kerana awal ayat tersebut iqtarabatis sa'ah, kiamat makin dekat, dan kiamat ni luar daripada
pemikiran manusia, walaupun ahli sains sekalipun tak fikir kita boleh berlaku kiamat, tapi kiamat tetap akan berlaku. Satu daripada tanda kiamat, sikit lagi Tuhan sebut yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Satu hari nanti manusia hok mati akan hidup balik, dia akan keluar daripada lubang kubur belaka. Cina, Melayu, Paham, raja, rakyat, jutawan, miskin papa perdana, bila mati akan hidup. Dia hidup kerana aku suruh hidup, sebagaimana mung hok belum ada dalam muka dunia ni, bila aku suruh mung ni ada, maka ada lah, melalui proses-proses permanian, dari proses persetubuhan dan sebagainya. Itu benar-benar yang agama ajar pada kita, supaya kita boleh reti bahawa kuasa sains, kuasa kajian, kuasa research ni kuasa kita, organ kita. Allah Ta'ala beri kita cara-cara buatkan tertentu, maka kita faham itu. Ada soal lagi sains organ dia seorang, Tuhan seorang, iaitu bila dia nak buat orang, dia buat 31. Sejak daripada tu ada yang wujud atas dunia, pasca tahun 31 baru ni ampun tak kaji ada, tahu-tahu ada, kerana kun fayakun. Allah Ta'ala kata, hei ni Aziz, mungkin lahir di muka dunia, lahirlah melalui persetubuhan ibu bapa, melalui itu, melalui ini. Jadi sebagaimana orang yang tak kaji ada ni boleh ada walaupun dunia ni beratus juta tahun dah wujud dalam muka dunia, begitu juga orang yang mati dalam muda tu boleh hidup balik, kerana orang yang sama buat itu. Allah Ta'ala kata. Jadi oleh yang demikian, yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Ayat kita baca minggu lepas, ayat 7. Tuhan berjanji bahawa manusia yang mati akan hidup balik, keluar daripada kubur masing-masing laksana belalai yang berterbangan. Belalai sebut itu di Kelantan ni biasa lepas pada ngetan kat bila jam yang buruk, belalai ramai. Kita genai uap petang-petang dekat hambat uap dekat belalai lari. Sebagaimana belalai tu bila kita lalu tu dia lari merata, begitu juga mayat-mayat daripada kubur bila keluar masing-masing merata, tak tahu nak gelah mana. Mokpok tak tahu ruana, rumah tangga tak tahu ruana, nasi beras tak tahu ruana, pitih mah tak tahu lah ruana. Ini gambaran yang telah disebut oleh Allah untuk masa depan, supaya kita mulai sekarang, mulai pagi ni misalnya, kalau tak ada lagi siap sedia. Lah mana sudah bila aku hidup tanpa muka, bila aku hidup semula pada masyarakat ni, kenapa lah ruana, nak makan ruana, nak minum ruana, mokpok duduk ruana, anak bin duduk ruana, pitih mah duduk ruana, tak tahu lah ruana habis. Ketika tak tahu tu lah ada benda yang kita boleh siap sekarang, iaitu kita panggil amal soleh. Amal soleh ni aset kita, khazanah yang mesti kita simpan sekarang lagi, termasuklah kita sembahyang puasa roh, derma, cari rezeki halal, tidak kena kau orang, tidak mencabut kehormatan orang, kehormatan agama, kehormatan harta benda, kehormatan rumah tangga, kehormatan anak bini, kehormatan jiran. Ni semua ni barang-barang Tuhan sebut sekarang hak kita panggil agama ni semua sekali akan menjadi harta benda kita, akan menjadi nasib beras kita daripada masyarakat kalau kita proses benda ni mengikut dikehendaki oleh Allah SWT atau mengikut Islam kita panggil. Dan sebab tu pagi tadi yang disebut dalam kuliah subuh pagi tadi, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, tiap-tiap tengah hari, tiap-tiap malam kita baca Maliki Yaumiddin. Bila kita sembahyang sunat ko, perdu ko, maya jenazah ko, maya ajak ko, maya apa pun mesti baca Fatihah. Dalam Fatihah tu ada perkataan Maliki Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Kesiamlah. Kita baca tu buat sedar hati kita, Tuhan yang Murah. Boleh minum air tak payah beli, boleh makan buah durian tak payah buat, boleh menyawa tak payah bayar bil, boleh berapa serba. Maknanya benda hidup kita ni kita guna sepenuh harta Allah Ta'ala, khazanah Allah, tak payah bayar, tak payah berapa. Mana ada orang bayar untuk menyawa, sedangkan nyawa-nyawa ni bukan nak pada lebih hidup. Kalau kira tubuh kan lebih hidup, wah masuk dalam perut, bukan nak pada paru-paru, tapis debu, tapi bukan. Ini doktor, orang anak-anak kita mengajar doktor boleh sebut dengan sepenuh bagaimana hebatnya saintis apa namanya teknologi yang Tuhan buat dalam tubuh kita bagi membolehkan kita ni hidup malam. Itu hak gaya tubuh. Hak gaya luar pula udara. Dalam udara ni ada debu, ada asap kereta, ada oksida, ada karbon dioksida, macam-macam benda yang mengotorkan udara. Tapi Allah Ta'ala buat rupa apa,
Allah Ta'ala buat dari daun kayu. Allah Ta'ala buat benda ni penapis, kata ahli sains, penapis membersihkan apa namanya udara masuk tubuh kita. Dalam lubang hidung pula ada penapis, orang panggil bulu hidung. Bulu hidung ni penapis. Dalam tekak kita pula ada penapis, dia panggil anak lekung, anak tekak ni masuk benda sikit dia bersih dah, dia bersih dia batuk, dia bersih dia batuk tu, itu kawalan automatik daripada tubuh kita untuk tendang keluar benda-benda hak tubuh kita tak setuju. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim, amat bawah lagi amat kesianlah. Kita baca Ar-Rahman itu sedar hati, tapi bila kita baca Malik Yaumiddin, Tuhan yang kuasa penuh hari balas, abdi belum umur kita. Rupa-rupanya hidup aku ni tidak makan Tuhan, tidak perlu saja, tidak perlu apa ibu kandang, ada balasan. Kita berkecek biar betul kepada Tuhan, kalau tidak aku balas. Kita telan air seteguk, kena telan molek, jangan berjadi telan untuk pergi meropok, telan untuk pergi tidur, tak payah bang. Kalau telan lagu ni walaupun air sejuk akan disuap akhirat kelak. Mu telan air aku, mau makan nasi aku sepinggan, mau makan sayur, mau makan itu lagi, mu semaya insya-Allah dak malam tu. Dak boleh penyakit. Itu Malik Yaumiddin. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sedar hati kita baca. Malik Yaumiddin itu gedebah perut kita. Jadi antara suku hati dengan gedebah hati inilah perkara yang perlu kita timbang lalu timbangkan agama. Sebab tu disebut Maliki Yaumiddin. Dia tidak sebut Maliki Yaumil Jaza. Ad-din maknanya pembalasan, dan makna juga agama. Apa tu yang tak guna Maliki Yaumil Jaza? Al-Jaza makna pembalasan. Daripada disebut Yaumiddin, dia baik sebut Yaumil Jaza. Perkataan Al-Jaza di mana pembalasan, tapi dia tidak guna perkataan Al-Jaza, bukan dia guna perkataan Ad-din, Yaumiddin. Nak ajar pada kita balas aku ni bukan ikut sedap aku tak. Aku balas mu syurga baik ni aku baik, bukan ikut pandang-pandang aku, bukan ikut sedap tu tak. Aku balas mengikut peraturan. Dia peraturan itulah kita panggil Ad-din, agama. Kecek cara agama, berpolitik cara agama, kahwin cara agama, meretah negeri, meretah bini, meretah tu lelaki, meretah anak, meretah apa saja gerak pergi kepada kita kena buat secara ad-din, cara agama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sembahyang baik lillah, puasa baik, apa haji baik lillah, wa mahyaya aktiviti hidup aku lillah, wa mamati mati aku mati kerana Allah. Jadi kerana Allah ni buat lagu mana kerana Allah? Jawabnya melalui agama, melalui ad-din, melalui Islam. Ini benda-benda gini kita dah baca setiap hari Fatihah ni, kena perhati molek. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca tidak berai mulut saja, tidak ahli tawad, ahli ayat ada kira-kiranya. Kalau sebut ahli tu pun, kalau giringan pada apa ni taklimat daripada golongan doktor, ahli ada, air hidung ada, kita panggil ingung, air mata ada. Ni air mata, air hidung, air liu, air gapo lagi ni. Kalau kita perhati, air ni tak serupa belakang. Air liu ada cara dia, ada ngelene dia. Air mata ada dengan cara dia, ada rasa dia. Ingung ada rasa dia. Cara tu yang buat tak serupa belakang. Cadang nak orang panggil lotion kau ni. Kita panggil nak filter apa kita panggil, kalau kereta kat filter, alat-alat pembersih belakang, pembersih mata melalui air mata. Yang lain cara dia daripada pembersih hidung, kita panggil lain cara dia daripada air mulut yang kita panggil air liur. Ini kerja-kerja sebab tu Allah kata orang ahli sains dan sepatutnya orang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia reti sendiri cara-cara pentadbiran Allah nak jaga manusia supaya manusia boleh tenang hidup di dunia ni, berabdi, berhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kata muhti'ina lad-da'a, ayat kita baca pagi ni, khusy'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina lad-da'a yaqul kafirun hadha yawmun 'asir. Mayat-mayat itu akan keluar daripada kubur masing-masing ibarat belalang yang berterbangan. Masing-masing itu muhti'ina lad-da'a, tunduk, moyong, bokok belakang tuju pada ad-da'. Ada isi fa'il pada da'a yad'u fahuwa da'i. Kalau kita panggil dakwah tu masdar. Da'a makna panggil, yad'u sudah memanggil, dakwah panggilan, da'in orang yang berdakwah. Atas dunia ni puak-puak ni manusia ni kalau orang dakwah tak dengar. Kalau ajak ke semayang, kau ajak tinggal barang haram, kau ajak buat benda baik, kau tak dengar.
Tapi akhirat kelak pakat moyok belakang tu ikut orang mari. Inilah perangamu ya manusia. Atas dunia ni mu tunjuk mangga. Mu tunjuk agah, tak dengar kata kalau ada pensyarah agama, kalau ada penceramah agama, kalau ada berapa tak dengar. Tapi akhirat kelak mu terpaksa dengar. Kenapa? Kerana mu bangun kubur jari 10. Pitih tak tahu mana, pakat tak tahu mana, resip band apa nama kertas band, resip band pun tak tahu mana, gapo tak ada gapo sekarang. Mau tak mau kena tunduk belakang pada adab. Jadi kalau akhirat kelak mu terpaksa tunduk pada adai, pada pendakwah, atas dunia ni pun ada, bila ada pendakwah mu kena tunduklah. Biarlah selari hidupmu dia atas dunia ni, selari ni hidupmu ia akan berlaku di akhirat. Jangan buat pandai-pandai atas dunia buat lagu lain. Pada akhirat kelak nak suruh buat lagu lain juga akhirat kelak. Tak ada dah musimnya, musim aku dah pula. Yaqulul kafiruna hadza yaumun. Ketika tu hok mana kafir atas dunia ni, baru dia berasa dia kata hadza yaumun asir. Hari ni sulit tu. Hadza yaumun asir. Hari ni hari yang payah. Hari yang cukup rumit. Hok kafir atas dunia ni hidup seperti senang. Tak ada halal haram dia. Barang haram tak ada, barang halal pun halal belaka. Hok mana dia halal halalkan. Hok mana dia haram, hok mana dia haram halal. Tak ada halal haram tadi senang dulu. Akhirat kelak baru berdepan dengan susah. Oleh yang demikian, bila jangan jadi akhirat je berdepan dengan susah. Biar tentu atas dunia lagi hidup dengan keadaan susah. Susah lagu mana? Susah melawan nafsu. Banyak mana barang wajib ini sabuk tak kena dengan nafsu. Coba buat senarai, ambil kalian seputul kertas keping senarai barang wajib. Puasa, bayar hutang, hormat pada saya, tak curi, tak apa. Ni barang payah belaka. Ajak hati kita kat malah puasa. Ajak hati kita malah bayar hutang. Ajak hati kita ikut jumpa selipas depan ambil belaka. Ajak hati kita ikut jumpa kereta comel ambil curi belaka. Ajak hati. Tapi tak boleh. Susah. Hak mana hak turut agama susah belaka. Hak barang wajib kena buat, tak ada sabuk barang wajib ni hak besar senang. Hak barang haram kena tinggal, dia tak ada sabuk barang haram ni hak tak kena. Semua barang haram ni kena dengan nafsu belaka. Curi haram, kalau boleh kan nak curi. Apa lagi? Tak bayar hutang senang, tapi kalau boleh kan tak bayar hutang ni haram, tapi kalau boleh tak saya bayar hutang. Sebanyak mana hak haram kena dengan nafsu belaka. Dan sebanyak mana hak wajib tak kena belakang nafsu. Jadi sebab tu mu nak susah lah ni ke, iaitu tu benar hak aku kata, atau susah akhirat kelak. Kalau mu nak senang lah ni, mu susah di akhirat kelak. Lebih baiklah mu susah lah ni. Kalau mu susah lah ni, orang boleh beki, orang boleh tolong. Akhirat kelak kalau mu susah seorang, tak ada orang boleh tolong. Peluang berikhtiar akhirat kelak habis. Ikhtiar tolong, kau ikhtiar larang, kau ikhtiar itu ini, kau semua atas dunia je. Masuklah kubur je, habis ikhtiar. Bahkan tak masuklah kubur, tidur malam tak ada ikhtiar dah kita. Nak baca kau tengah tidur, nak ceramah kau tengah tidur, nak pergi ngaji Quran kau tengah habislah. Kerana tidur ni Allah Taala tarik roh. Bila tarik roh, ikhtiar pun tarik sama lah. Kerana ikhtiar ni kerana kita roh, kerana kita ada roh, ada hidup. Bila kita tidur ni separuh mati, tak ada ikhtiar. Dari atas waktu tidur pun tak ada ikhtiar dah. Ini ke pula dalam kubur, lebih lagi pada masalah ikhtiar. Jadi boleh yang demikian, bila kamu nak berikhtiar, nak turut aku, kau nak lawan aku, biasa tu atas dunia. Akhirat kelak aku hapus ikhtiar, mu tak boleh buat apa akhirat tu. Ikut orang nak buat ikan neraka pun tak boleh kata apa. Orang nak renyek mu pun tak boleh kata apa. Mu nak gaduk mu pun tak boleh kata apa akhirat. Sebab tu tuan rakyat, orang kafir akhirat kelak baru dia sedar hadza yaumun asir. Oh, hari ni hari sulit. Kau kafir, Melayu kafir kau, Arab kafir tak sekira. Cina kafir, Melayu kafir, Inggeris kafir, Tok Said kafir. Asalkan kafir, akhirat kelak berdepan dengan masalah hadza yaumun asir. Oh, hari ni sulit. Tak ada orang nak tolong, pitih pun tak ada, nak makan tak boleh, bergoto lapar tak lapar, tak ada siapa nak jamu akhirat kelak. Kebuluran tak siapa nak tolong akhirat. Tak ada doktor, tak ada ambulan, tak ada apa di akhirat. Ini gambaran yang Tuhan beri lalu lah ni atas dunia. Cekera kau bila kita baca ni, kita mikir belah mana aku akhirat kepada Tuhan, belah mana anak isteri aku Tuhan, belah mana sayang aku, adik-beradik aku, belah mana. Kalau boleh nak belah mana, belah pihak tu atas dunia ni selalu. Jangan tunggu masuk lebah kubur atau mati pada masyarakat. Kemudian itu mukaddimah daripada Allah, boyak keadaan dunia sekarang dan boyak keadaan akhirat selalu.
Dia ajar agama ni, dia rekes umur dunia akhirat dunia akhirat. Orang yang lupa akhirat ni orang Melayu. Orang lupa, orang ingat dunia akhirat ni orang Islam, Melayu Islam yang mukmin. Kalau Islam saja tak jadi. Kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wastajib fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in minham. Depan kita ni daripada ayat kadzabat qablahu ni sampai akhir surah ni, dia bawa gambaran lima kelompok manusia besar di muka dunia ni yang melawan Allah. Pertama kaum Nuh, sikit lagi dia sebut kaum Ad, lepas tu dia sebut kaum Samud, lepas tu dia sebut kaum Lut, lepas tu akhirnya dia sebut kaum Fir'aun. Ni kelompok manusia besar yang melawan Allah di muka dunia, tapi Allah Ta'ala pupuskan di muka dunia. Kalau aku boleh pupuskan gulung-gulung besar di muka dunia, sejak daripada Nabi Nuh sebagai tu ada yang keluar kita panggil sampai ke Fir'aun maharaja dari dunia zaman dulu, aku boleh pupuskan. Pelik apa kalau aku nak pupus Munghi Arab, bukan Hei Melayu lagi, ketika tak timbul lagi Melayu, Arab yang terkenal dengan kaya, nak Arab Mekah ni istimewa Tuhan beri kepada dia. Sejahat-jahat Arab lain bila masuk negeri Mekah moyok dah. Jok tok nenek lagi orang Arab ni sedar bahawa tanah Mekah ni dipanggil tanah haram. Tanah haram Mekah ni, kalau kita nak umrah agak, kita duduk Mekah, kita ubik semula ke tanah haram, lepas masuk balik dengan ihram sebagai ihram. Arab, jahat Arab, pompok kau penyambung kau apa, bila masuk kawasan Arab, kawasan tanah haram, dia tak boleh, dia jadi putus angin nak buat masalah. Dia mari perasaan gerung, perasaan takut, perasaan hormat, perasaan itu, perasaan ini. Oleh yang demikian, sepatutnya munghi Arab kau mula jadi pemimpin, menyokong Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam. Tapi mulawai, bila mulawai mu fikir aku tak boleh, tidak ke? Mu dengar kau tidak Fir'aun aku musnahkan, mu dengar kau tidak Ad aku musnahkan, mu dengar kau tidak Samud aku musnahkan, mu dengar kau tidak keluarga Nuh aku musnahkan, bini Nabi Nuh, anak Nabi Nuh apa lenyap dalam, mu dengar kau tidak? Sejauh mana nelamu berbanding dengan puak-puak? Kalau puak-puak tu lebih gagah padamu, tak boleh aku nak mampu. Arab, Melayu supaya Arab, Melayu supaya. Ini cara Tuhan ajar. Ada masa dia pujuk, ada masa dia nasihat, ada masa dia geretak. Hari ni ayat geretak, ayat ancaman. Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wasdujib. Belum pada mu ni hai Muhammad, belum pada mu mari ke negeri Mekah ni, belum padanya ada kaum Nuh. Nuh ni sampai sekarang pun orang Melayu ada nama Nuh. Dia mencari tu ramai orang Melayu nama Nuh. Nuh, Sulaiman, Daud, Timur, Merian. Jangan hari tu ramai. Lalu ni kurang nama Nuh, nama orang lain pula. Sepatutnya kita kekalkan nama-nama Nabi-Nabi ni pada anak-anak kita. Bila lagi nama-nama yang bersifat Abdullah ke Abdul Rahman ke Abdul Wadud ke Abdul Majid ke apa, supaya hubungan kita dengan nama Allah kekal terus. Kita apa yang janamakan anak kita ni dengan nama Nabi sebagai. Qadzabat qablahum qaum Nuh. Belum pada ni Muhammad, umat Nabi Nuh membohongi Nuh sendiri. Fakadzabu 'abdana, orang tu membohongi hamba kami. Nuh ni hamba aku, budak suruh aku. Sepamu juga mu Muhammad budak aku, suruh aku. Bab tu kita sebut Nabi Muhammad Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasul. Tanda orang yang ni kalau sebut kata hamba kan, orang ni hamba orang tu, hamba hina, hamba orang tu kerja dengan tu. Tapi kalau hina ni kalau kita kerja dengan orang, kalau kita kerja dengan Tuhan kan, habis orang nak comel. Kita ni diminta berhamba pada Allah, bukan sekadar jadi rakyat Allah, jadi hamba Tuhan. Nuh ni hamba aku latih dia, aku suruh dia. Wa qalu majnun, sudahlah dia membohongi hamba aku, dia kata gila pula. Nuh ni gila ni tuduhan yang habislah.
Kalau kata bodoh boleh ajar, kalau kata miskin boleh tolong pakai bantu, kalau kata berapa boleh. Tapi kalau gila, ada jenis gila tak boleh berubah. Nuh ni nabi aku, budak aku, boleh dia kata Nuh ni gila. Gila satu ayat lain sebutnya gila ni kerana aku suruh Nabi Nuh buat perahu. Bila Nuh berdoa dalam Quran ada satu surah namanya surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka. Dalam ayat dalam surah tu hampir diwayat habis cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh mengadu ya Allah, inni da'atu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tuhan aku mengajar siang malam, ceramah, mengajar, pujuk, rayu, kempen, macam-macam aku buat. Lailan wa nahara, malam siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tahu-tahu semakin ajar makin lagi jauh, makin kempen makin lagi jauh, makin ajak makin lagi jauh. Lepas tu akhirnya dia berdoa, Rabbi la tazar al-ardi minal kafirin dayyara. Tuhan jangan tinggal anak ke bumi. Hak mana hak kafir jangan tinggal sampai buta. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Kalau mau tinggal juga kafir merayap ke muka bumi, beranak seorang sesat. Sudah sesat dia menyesak orang lain pula. Pok sesat, mak sesat tu biar anak dia menyesatkan anak pula, cucu cici. Oleh itu Allah Taala kata tak apalah ya Muhammad. Apa nama ni? Sin dia sebut fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Wa qalu majnun wazdujir. Umat Nabi Nuh kata ke Nabi dia gila. Wazdujir dan digertakkan. Itu mana digeretak tak panggil, digeretak, dijereng, dia apa yang dia kotok, dia ugu, itu setuju. Fada'a rabbahu. Akhir sekali Nabi Nuh walaupun dia Nabi tapi dia orang tidak dengar ikut kata dok, tidak moyok sok modok. Ada masa orang ni dia lemah dan dia kuat. Dalam masa orang panggil kesabaran habis dah, tepu keluar habis dah segala kesabaran, ketika Nabi Nuh pun semaya ajak. Fada'a rabbahu, dia berdoa pada Allah. Kalau kita pun panggil sembahyang aja. Nabi Nuh berdoa pada Allah. Sembahyang aja. Anni maghlubun. Allah Taala sebut sepatah apa ringkasan daripada doa Nabi Nuh, anni maghlubun. Ya Allah, aku ni diatasi, dikalahkan, dicabar. Habis ikhtiar aku itu, pujuk tak pujuk, kempen tak kempen, ugu tak ugu. Tak ada apa. Maghlub. Aku telah dikalahkan. Segala usaha yang aku buat semua diatasi, dikalah. Oleh itu fantasir, tolonglah beri pertolongan. Dia tak kata fansur, nasara yang suruh unsur. Ya Allah unsur, tolong. Ada juga tempat-tempat tu unsur, ya tolong aku. Dah hak ni dia tak guna unsur, dia guna intasir. Dia tambah lagi dua perkataan. Ambo selalu sebut bahasa Arab ni kerangka dia mesti 3 paling bawah, dan jangan lebih pada 6 kerangka bahasa. Nasara, nasara, intasara, istansara. Itu sekat ne. Tapi hari ini dia kata fantasir, tolonglah beri bantuan habis-habisan. Tolong beri bantuan habis-habisan. Ini adalah asas kita orang Islam. Bila kita ni tak buat nak ke orang buat nak kita, pertama kita diminta sabar. Yang kedua kita minta nasihat. Yang ketiga tak nak buat dah, kita minta Tuhan sendiri tolong kita. Nak minta saing lari, nak cari duit, nak upah, duit tak ada. Nak bergantung keluarga pakat lari belakang, pakat belakang. Ya tak jamu lah Tuhan. Peluang akhir pada aku mu Tuhan. Intasir, tolonglah aku habis-habisan. Itu Tuhan rakyat cerita ringkas seorang Nabi dia di muka dunia namanya Nuh AS, dituduh gila oleh kampung dia yang menyebabkan dia mayajak lah kita panggil. Hasil daripada mayajak, fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur tajri bi'a'dina jazaa'an liman kana kafir. Sepatah Tuhan sebut cerita Nabi Nuh, 2-3 patah Tuhan tunjuk tindak balas daripada Allah. Pertamanya fafatahna abwaabas samaa'i bima'in. Satu daripada cara aku nak mustajab doa Nabi Nuh, aku buka segala pintu langit. Abwaabas sama' jamak, babun pintu, abwaabun segala-gala pintu. Sebanyak mana pintu langit yang ada langit aku buka belakang untuk waktu air. Stok air takib besar duduk langit. Langit tu berapa benda pula, pakhla ni orang tak tahu langit ni berapa.
Kita panggil langit, Arab panggil sama, Inggeris panggil sky, apa namanya, Urdu panggil apa? Urdu panggil asman langit. Jadi langit sendiri itu boleh sebut ya. Cumanya Arab sebut kullu ma alaka fahuwa sama. Sebanyak mana benda di atas ni langit belaka. Tak daripada muncul ala kata dekat langit, langit. Jadi sebanyak mana pintu langit aku buka belaka, waktu buka pintu tu waktu bi air. Ma'im munhamir. Aku buka segala pintu langit untuk air turun yang mencurah-curah. Munhamir, hujan, bila hujan lebat benar kita panggil al-ma'ul munhamir, air yang mencurah-curah tu. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Balik langit aku buka pintu. Bumi ni pula aku pecah bumi buat mata air. Aku pecah bumi. Al-ardha, bumi mana tak tahu, tapi mana seluruh bumi aku pecah bumi jadi mata air. Aku pecah berlubang butuh air. Hak langit turun, hak bumi waktu bi faltaqal ma'u, maka bertemulah air langit dengan air bumi bertemu ala amrin qad qadir, kerana perintah yang telah ditakdirkan. Marilah ahli sains tak nak buat apa. Tak ada ahli sains boleh sekat hujan, tak ada ahli sains boleh tutup lubang mata air, tak boleh. Bila Allah Ta'ala nak mengoh, nak marah, dia nak kena. Jawab Nabi Nuh, pak Nabi kita Muhammad, pas sekarang pun kena ingat benda ni. Jangan buat nelan dengan Tuhan. Dia lepas angin tak boleh buat apa kita. Lepas angin tak boleh buat apa, lepas hawa tak boleh buat apa, lepas debu tak boleh buat apa. Kita baca Quran, satu daripada azab yang Tuhan tipu kepada perahu, nyelpah belalang, al-jarad wad-dama wal-qummal wad-dafadi', nyelpah belalang, nyelpah katuk, nyelpah apa, qumman ni kita panggil apa, pijak. Yang hari pijak tidur tak boleh, nak pijak sana pijak sini. Kita sini nyamuk, nak tidur tak boleh, masuk nyamuk berapa lalak lah berapa. Jadi zaman Firaun hari tu, bila Allah Ta'ala nak marah ke Firaun kerana meletak Nabi Musa dia, al-qumman dia lepas pijak, wal-jarad belalang tan cedung maka di belalang ambil licin, tan nyun maka di belalang ambil licin, tan berapa maka di belalang. Dan waktu dulu India dan tengok belalang 3 hari berturut-turut tak nampak mentari. Pak Amar belajar di Uban di UP atau Pradesh 3 hari belalang seram mari lenggok ala ke langit tak nampak mentari. Bunyi suara. Dan dia turu tu habis segala gandum, segala kacang, segala soya, segala rupuk tabata habis kutip makan. Kita bunyi di dekat tu burak. Kita nak kata apa nak kerja? Cuti sekolah hamba 3 hari. Sekolah hamba cuti 3 hari tu luar kampung ambil belalang. Kita ambil, dia lari pada turun. Nak lagu mana? Tak ambil, dia turun di sana pun. Letih kita balik rumah, dia buat. Ini bala Tuhan, bermacam-macam bala. Dia telah pun tunjuklah Quran, ada sejarah, tahu. Kita sini negeri cuacanya kurang panas, maka azab belalang tak ada. Alhamdulillah, dia mari berlain juga. Dia mari marah, dia mari ribut, dia mari banjir, dia mari barang mahal, minyak mahal, macam-macam fitnah. Bala-bala Tuhan. Pak kita tu bik minyak, tapi minyak mahal. Dalih tu dalih ni macam boleh berdalih. Apa? Allah Akbar. Fajrna wa hamalnahu ala dhati alwahin wa rasul. Dan aku pikul Nabi Nuh, hamalna mana pikul, makna bawa. Aku bawa Nabi Nuh, pikul Nabi Nuh ala dhati alwahin, atas benda yang mempunyai papan-papan wa dusul dan paku-paku. Kalau kita panggil perahu, kita panggil bahtera. Dan belum pada benda ni berlaku, Allah Ta'ala sebut wasta'in fulka bi'ayrina wa wahyina. Nuh buat perahu, tak ada ribut, tak ada hujan, tak ada berapa, Nabi Nuh buat perahu. Gila, ni buah gila tadi. Nuh ni gila tadi. Atas darat geng kita panggil, sungai tak ada berapa, tak ada buat perahu. Hujan pun tak, sungai pun tak ada, pas Nuh buat perahu. Gila dia ni. Pas jadi Nabi lagu mana? Dia tidak sedar Nabi Nuh buat perahu tu wasna. Nuh buat perahu pula alwah, zati alwah,
ia mempunyai loh maknanya papan. Zaman hamba itu ngaji sekolah Melayu bawa loh, papan loh. Loh tak ada loh. Loh mampu kita panggil loh mampu. Loh maknanya papan sekeping. Jadi perahu dibuat daripada beberapa papan, wadusut dan paku. Betul pak lolo ni program batu kapak perahu ke batu besar ke kapak mempunyai papan kayu, papan besi. Jadi ini yang menyebabkan orang tuduh Nuh ni gila. Sedangkan wasta'in fulka bi'ayunina wahyina, membuat perahu ikut perhatian aku. Wahyina, dia aku wahyi kepadamu. Buat lagu ni tok sini henu buka setara ni, lebar setara ni, dalam deep dia setara ni, maka boleh jadi perahu. Kita lah ni buat perahu melalui engineer, guru pengalaman besar ajar buat paku lagu ni, buka setara ni mesti panjang setara ni dan dalaman dia tu setara ni. Zaman hari tak ada engineer Tuhan sendiri. Wasta'in fulka bi'ayunina wahyina la tukhatibni fil ladzina zalamu. Membuat perahu pandailah aku ajar. Sampai situ Allah Ta'ala ajar orang zaman pas buat perahu bakal gula apa ajar ni. Sebab tu ayat pertama turun dari langit cerita Adam wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Tu ayat pertama. Orang yang pertama wujud di muka dunia ni Adam. Cina pun mari situlah, Melayu mari situlah, Inggeris mari situlah. Kena ajar belaka. Pak nama. Lah ni kita ajar anak kita kecil. Gelas, air, nasi, jadi nasi, jadi anak. Ajar telo, akhir panah. Nabi Nuh mula-mula telo belaka. Cuba jenis telo, tu ajar sos. Dalam tafsir Jalalain disebut hatta al-faswah wal kusayyah. Ketuk ni tu ajar. Ni hak lagu ni ketuk ni menama. Hak lagu ni sah belakang. Hak ni sudu, hak ni ajar belaka. Cerita ada gitu berlaku semula pada anak-anak kita kecil. Kita waktu kecil pun nak ajar berlaku. Reti. Dia peliknya reti. Allah. Reti ni satu masalah juga kalau kita perhati lagu main. Anak Cina yang kecil Cina coceng mengaji sekolah tak. Anak Melayu cakap Melayu coceng Cina tak reti, Melayu tak reti. Lagu mana orang boleh reti? Kita kecil dengan pohon kayu tak reti pohon kayu. Kecil yang lembu tak reti lembu. Pada telinga ada juga. Telinga ada jatuh pedas cukup lekat. Tapi apa yang lembu kubah tak reti? Buka sekolah kau nak ajar bagi lembu kubah. Dia terpeh no caci situ aja reti. Ju. Hak tu dia reti. Lain pada tu nak start kau berapa dia tak reti. Tapi orang ni aku ajar reti. Hatta Allah ni dia orang bahasa buat bahasa baru. Bahasa baru nak memenuhi keperluan hidup manusia ni. Tak sudah dengan bahasa apa namanya? Bahasa lama, bahasa sama. Adik kakak baca kitab Jawi zaman arwah tu guru petani buat. Allah, saya nak baca kita. Nak baca tapi hejaan bawa mi bom. Bawa mi tu bawa mi tapi bila ni bawa mi bom gitu. Manusia itu atas bom, kapur atas bom mi. Zaman hari tu bawa mi bom mi. Jika tu bom tak ada, maka orang tak timbul lah bom tu. Bom tak ada lagi. Tapi bila bom ada, bom mi ada, maka kena tambah ya tak bom mi. Jadi perubahan tu berlaku pas kiamat. Mata dia para hadis. Jadi nak ayatnya manusia zaman dulu apa nama ni buat nyanyi ke Nabi, maka Nabi semaya ajak Nabi Nuh, aku pun bertindak atas doa dia tu. Ni biar kau buka pintu langit, buka pintu bumi, hak air langit turun, hak air bumi keluar, faltaqal ma, air bertemu di antara dua air ni yang menyebabkan tufan. Kita panggil tufan Nabi Nuh. Wa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarad wal qummala wad dafada. Tajri bi a'yunina. Perahu aku suruh Nabi Nuh ni berlari mengikut perhatian kami. Tidak anyuk kata, tidak inspok dong buat pada dia pergi. Tajri bi a'yunina, bergerak perahu ni mengikut mata aku, mengikut perhatian aku, mengikut apa nama ni pantauan aku. Jazaa'an liman kana kafir. Semua tu Muhammad aku balas terhadap orang kafir dengan aku. Sebagai pembalasan tindakan azab daripada aku, bukan kata main-main dah. Kerana kufir, kerana orang kafir dengan aku. Bukan kerana masalah tak cukup tali air, bukan masalah tak cukup orang batah kau, masalah baja kau berapa. Itu masalah yang kedua. Masalah pertama azab ni ialah kufir kerana orang kafir.
Orang tak percaya kat aku, tak dengar ajaran Nabi. Kita di Malaysia ni mudah kafir, tak dengar Quran, agama lain, politik lain, yang punya kalau sepok mulut kau dia kata agama lain, politik lain. Agama ni apa dia? Mayaban. Kepada royak kamu mayaban je agama. Pada ayat kamu. Orang putih lah. Tu ikut orang putih kan. Orang putih duduk negeri dia, itu lagu lain. Baca sejarah orang putih sendiri buat. Oh, orang putih ni bunuh ahli sains. 300 tahun hari tu. Galileo kata Arab. Bunuh kerana Galileo kata bumi ni bulat. Tu je kena bunuh. Kenapa? Kerana bercanggah dengan Padri Kristian 300 tahun 400 tahun gitu. Dia kurun 17 18 ni Padri menguasai belakang. Waktu dengan Padri belakang, hatta bumi musim kau bumi lepek kau bumi berapa kena dengan buah Padri belakang. Mana dia reti Padri? Allah Ta'ala waktu dari langit tak royak benda bumi ni bulat kau tidak. Dia tak royak air ni belah mana sebelah mana panas. Dia tak royak. Hak tu otak kita ni pandai nak reti bukan. Tapi ada sesuatu lagi hak otak tak reti. Orang panggil halal dosa pandai. Orang tak reti bukan. Akhirat kau syurga neraka mana orang reti kau tak royak kan. Jadi hak ge otak serah pada otak. Hak ge agama ni, hak ge Nabi Muhammad kena mengaji. Mu campur ajaran Nabi Muhammad dengan hak otak mu selamat. Bahawa kita panggil tok guru ajar dengan hak doktor ajar kena gabung pun. Tok guru ajar apa dah halal. Doktor kata nak makan ni lain pada halal kena jaga vitamin, kena jaga protein, kena jaga entah berapa lagi vitamin, macam-macam jenis vitamin A, vitamin C, entah berapa lagi. Kita gabung hak doktor ajar melalui kajian dia tu dengan hak Nabi ajar halal. Vitamin pun kalau haram, protein pun kalau haram, hak tak ada vitamin pun kalau dah halal. Ini benda lagu ni yang menyebabkan Allah Ta'ala beri kat orang ni otak dan hidayah. Otak pun Tuhan beri mikir belah mana nak cari rezeki, belah mana nak buat rumah, belah mana nak buat pakaian, nak makan sedap belah mana. Dan ajaran Nabi pun kabul halal. Sedap pun dah halal, tak sedap pun dah halal. Nah, tu dia tu. Jazaan liman kana kafir. Semua ni balas pada orang yang kufur dengan aku. Walaqad tarakna ayah fahal min muddakir. Muhammad, Nabi Nuh ni tak ada lama dah. Mung baru timbul Nuh ni 1000 tahun hari tu lagi. Tetapi walaqad tarakna ayah. Aku tinggal bagian ni sebagai satu rantan tu. Ayat. Kita panggil ayat Quran. Ayat Quran. Ayat-ayat ni tidak Quran je ayatnya. Dunia ni pun ayat. Batu panggil ayat makruh, ayat manzur. Nazara yang zuru manzur. Qara'a yaqra'u makruh. Ayat Quran ni untuk dibaca. Dunia semua ni ayat juga, tapi ayat untuk dilihat. Pelaga ayat baca dengan ayat tengok, gabung dua tu, kita fikir bahawa kita ni terasa bahawa kafir ni salah sungguh. Kalau Tuhan tak haram kafir pun, kita pun rasa bahawa kafir ni kena pakai kata haram. Kerana kafir mana tak kena budi. Kita marahkan anak kerana anak tak kena budi. Kita marahkan anak kerana anak makan nasi pasnya kembur kata tatika. Tepat tak apa. Nak boleh kena nasi sepinggan ni berapa susah mu. Beli beras, cedung, ngindik. Berapa nak boleh beras. Awal bila boleh makan nasi tabur tak kata. Tak apa. Tapan ni kenapa? Tak kena budi mu. Tak kena budi ayuh. Tak kena habis piti begini banyak. Beli sayur, beli beras, beli rempah, beli pokok tu anak merah mata-mata nak boleh masak nasi, tiba-tiba anak ambil borong tak apa. Tak apa. Kadang-kadang tak apa bini. Kadang tak apa anak. Kenapa tak kena budi? Tak kena budi dia orang kufur. Kafara yakfuru ay satara yastur. Orang kafir ni orang tak kena budi. Cina kafir, kau Melayu kafir, kau Arab kafir semua tak kena budi. Dia orang yang paling besar berbudi ialah Allah. Ibu bapa berbudi ni pinjam-pinjam piah-piah ya. Yang paling banyak berbudi ialah Allah. Allah buat kita. Yang menyebabkan kita ni boleh kenal, boleh rasa sedapnya diri. Kerana kita ada, kalau kita tak ada maka diri lagi. Senangnya sebut Allah, ya Allah, berai mata. Seronok hati kalau kita boleh berdoa sampai ke menangis-nangis, sedar hati. Berapa hati kerana kita telah luah berlaku pada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap luahan Allah Ta'ala terima.
nak terima lalu kau nak terima lambat kau ikut dia, tapi aku dah luah dah hati aku, pasal segar. Apa kita pergi rumah mak kita, mak tua batuk lekeng kita gayak mak ambo kat baloh dengan orang sebelah tolong kat tok mak ambo kat mak macam-macam lah mak. Ni royak tu laki dia, ni royak bini dia, tapi bila boleh royak ke mak, walaupun mak tak boleh buat apa, tapi rasa kita puas hati boleh luar masalah kita kepada ibu kita, kepada ayah kita. Walaupun orang itu kita yakin tak boleh tolong, tapi kita nak royak, perangai orang nak royak, tak boleh royak ke mak, royak saya, tak boleh royak saya, akhir royak boleh nak buat lagu mana ikut dia. Tapi bila boleh royak ni kepada orang ni, kita merasa puas hati. Dan tepat orang yang paling perlu kita royak Allah. Betul, ya Allah, ya Rabb, ya Aziz, ya Qahar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya berapa ni. Ya ni makna wahai. Ya ni bahasa international. Cina Muslim pun sebut ya Allah, Melayu Muslim pun ya Allah, Inggeris Muslim pun ya Allah. Ya Allah ni bahasa international. Terus orang yang reti kita ni ada Tuhan, terpaksa tertumbik mulut ya Allah. Sakit kau ya Allah, segar kau ya Allah. Ya Allah sukanya nego untung, ya Allah sukanya anak panah, ya Allah sukanya jiran baik, ya Allah. Berarti ya Allah ni untuk tolak bala dan untuk kena budi. Orang tak rajin sebut ya Allah tu dia ya berapa dah tahu ya. Walaqad tarakna ayat fahal min muddakir. Sesungguhnya kami tinggal benda ni sebagai satu tanda. Nuh ni mati lama dah, perahu dia boleh hancur habis dah, tapi tarakna ayat, benda ni kena tanda. Sebab itulah kita buat ceramah sebut cerita tu, ceritanya lama-lama zaman hari tu pun dalam Quran sebut. Kita baca Quran kena sebut cerita Nabi Nuh. Walaupun Nuh ni kita sendiri ya, tak tahu di mana duduk. Orang Arab tak tahu di mana, tapi Nuh ni ada atas dunia ni ada, kerana Tuhan sendiri sebut. Bila sebut dalam Quran kesah wujud negeri mana, daerah mana. Kata setengahnya tempat dia duduk ni di sebuah tempat nama Arara ni di antara Syria dengan Turki. Ikut ceritanya Arara pun dia sebut apa namanya Alap Alap ni French. Biarlah. Dan baru ni keluar cerita dalam 3 tahun baru ni keluar gambar ni orang buat gambar sultan. Gambar satu benda atas gunung bukit, atas sebuah gunung berbentuk perahu sungguh. Gambar diambil dengan helikopter, ambil kapal terbang. Ada benda atas sebuah gunung betul-betul bentuk perahu panjang. Kamu tengok dalam 5 tahun. Ini benda ni perahu sungguh ke perahu Nabi Nuh ke perahu Muhammad ke perahu apa tak tahu. Betul ke gambar ni benda berlaku tak apa, kadang-kadang gambar komputer begitu je. Tapi pentingnya benda ni berlaku. Bukit mana, negeri berapa, tahun mana tu soal. Bila Allah Taala tak sebut, maka kita tak usah pandang-pandang. Kalau nak sebut juga usaha tak ada apa, tapi bila usaha kita tu berjaya ke gagal ke, pakai begitu sudahlah. Yang pentingnya atas dunia ada seorang Nabi Nuh diperintah oleh Allah buat perahu untuk menyelamatkan orang dia daripada tenggelam, hasil daripada kemurkaan Allah terhadap orang-orang hamba-hamba dia yang berlaku kepada agama melawan Nabi Nuh. Walaqad tarakna ayat fahal min muddakir. Ni ayat ni kali-kali dalam surah ni kali-kali fahal min muddakir. Ada kata ada orang nak sudi ingat. Sebab tu dalam dunia ni ada ilmu sejarah kita panggil. Di universiti mengajar sejarah, di mana-mana mengajar sejarah. Kerana sejarah ni benda merupakan satu ilmu untuk tamadun manusia. Manusia dia menekat terus-menerus. Sama ada kita jenis jumuk, jenis buku kan, itu cukup pasal. Tapi manusia ni dia nak molek satu daripada cara bahan penting untuk tamadun manusia ialah sejarah. Jadi sejarah ni kena buayak, sejarah Melayu, sejarah Cina, sejarah Arab, sejarah itu ini kena buayak. Bagi membolehkan masa depan kita ni kita bangunkan berdasar pada sejarah. Hak mana benda hak tak kena lepas dah tu jangan dibuat. Hak mana benda hak lepas dah tu berjaya kita sambung. Itu tujuan sejarah. Fakaifa kana adzabi wa nuzur wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bila ada wayak begitu dia sama pula fakaifa kana adzabi wa nuzur. Alangkah dahsyatnya azab aku dan dahsyatnya kecaman ancaman aku. Fakaifa kana adzabi wa nuzur ni diulang pas ni berkali-kali. Yang pentingnya bila aku sebut bahawa Nuh kena azab, maka azab aku terlalu amat hebat. Tak ada orang boleh lawan azab aku. Bila aku mai kemarah, aku tak ada kerajaan atas dunia boleh lawan kemarah.
Bila kemari banjir kau tak ada kajian kau dia bilang banjir. Bila kemari ribut kau nak bubuh nama ribut ni, tsunami kau, nargis kau, bubuh nama berapa, tak ada orang bilang. Bubuh komputer boleh alat, bubuh alat gero berapa, tak ada apa. Boleh lah, tapi bukan boleh menyekat. Hak nak sekat azab aku saja, iaitu beriman kepada aku, kenal budi aku, beriman. Inilah cara untuk tahan azab. Kalau mu kafir dengan aku, pandailah aku tindak. Nilai secara mana sangat mulia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal min muddakir. Oleh itu aku memudahkan Quran ini untuk diingat. Ini pun dia ulang banyak kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya aku memudah Quran ini untuk diingat. Fal min muddakir, adakah orang ingat Quran? Berkali-kali ayat ni dia ulang. Nak royak Quran turun dari langit ni mudah benar untuk dibaca, mudah benar untuk diingati, dan mudah benar untuk dihafal. Kalau mu tak baca tu, bukan salah balik aku. Kalau mu tak ingat, bukan salah balik aku. Kalau mu tak hafal Quran, bukan salah balik aku. Salah balik mu, nafsu. Dari segi akunya, Quran ni bahasa aku. Kalau aku waktu turun Quran ni bahasa aku, seorang buta tak reti. Orang Cina berkecek Melayu, mana Melayu reti? Orang Melayu cakap Cina, mana Cina reti? Kenapa? Bahasa lain. Aku ni bahasa lain. Aku tidak Cina, tidak Melayu, bahasa lain pun cakap. Ya sepatut kalau aku berkecek bahasa aku, seorang aku tak reti. Tapi aku tolong mudah ke Quran. Cina pun boleh baca, Melayu boleh baca, Arab boleh baca, dia boleh hafal. Ammo pergi ke Cina sekali, pergi tempat budak-budak Cina dia hafal Quran. Dengan belanja kajian Saudi, baca. Kalau orang Cina mari sini, dia mari tempat orang Melayu baca Quran. Melayu pun Quran ni bukan bahasa Melayu, tapi Melayu hafal sekali. Quran bukan bahasa Cina, tapi Cina hafal sekali. Inggris learn hafal Quran. Semua dunia learn ni mulai hafal Quran. Dia hari itu orang baca Quran ni baca saja. Dia kecil-kecil hari itu tok guru Quran, laki puan di Kelantan ni merata-rata baca ajar Quran. Learn orang ajar dengan tajwid ni pula. Dia hari itu ajar tajwid mulut. Tok guru tak ajar kita tajwid. Learn orang ajar tajwid pun orang hafal. Apa ni ajar? Quran orang hafal pula. Sedangkan Quran ni bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu, bahasa Arab, tapi orang hafal. Kenapa? Walaqad yassarnal Quran. Sesungguhnya aku yang memudahkan Quran untuk dihafal. Fahal min muddakir, tak ada orang sudi nak hafal. Nak ingat. Dia soal begitu pada osnya supaya kita sendiri merenung. Sungguh dia. Sebab tu rancangan kerajaan Kelantan lainnya, tiap-tiap keluarga nak ada hafiz. Tiap-tiap keluarga biar ada seorang hafiz. Orang ada anak 4-5 orang biar ada seorang hafal Quran. Sikit-sikit kita buat. Radin semua kita betul sekali dan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم كما قد كفيتنا في ماضينا فاكفنا في حاضرنا واكفنا في مستقبلنا. Ya Allah, sebagaimana kamu tolong kami di masa-masa lepas, tolonglah juga kami pada masa sekarang ini. Dia juga terus menerus tolonglah pada masa akan datang. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Terus dia kata takbir, takbir, B, bawah B, tidak bawah B. Takbir, ya takbir.